apa yang terjadi sepanjang tahun 2020 ni. Ada suka dan kebanyakannya duka untuk kita semua. Jadi, jom! Assalamualaikum guys, welcome back to Polishah Channel. Apa khabar korang semua hari ini? Ada baik tak? Jadi untuk video aku yang kali ini, bersempena kita nak masuk tahun 2021 ni, jom kita recap 5 perkara yang terjadi di Malaysia sepanjang tahun 2020 ini. Yo. Kalau nak bercerita pasal politik dekat Malaysia ni, yang paling ketara untuk tahun 2020 ni adalah semasa pemerintahan zaman Parti Harapan. Jadi kalau korang nak tahu, masalah politik negara masa tu terjadi masa pandemik COVID-19 melanda negara. Masa itulah korang nampak segala-galanya. Tun M letak jawatan, lepas tu parti gabungan dia orang jadi kucar kacir, kucar lanang. Dan disebabkan itu juga Agung kita memanggil semua pemimpin negara, termasuklah Perdana Menteri kita yang sekarang, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Berharap dia orang berbincang sesama mereka dan tertubuhlah satu parti kerajaan yang baru, iaitu Perikatan Nasional. Tertubuhnya parti Perikatan Nasional ni di saat negara kita dilanda pandemik, dan Perdana Menteri kita tak dapat merasalah perkara-perkara yang indah. Dia masuk je jadi PM, dia dah kena handle masalah-masalah besar. Masa tu pula kes makin hari makin meningkat. Alhamdulillah kita masih lagi dapat survive sampai ke hari ini, walaupun kes COVID-19 dari hari ke hari makin bertambah. Aku suka nak cerita pasal TikTok syndrome ni sebab aku pun ada kait mengait dengan TikTok syndrome ni. Okay, TikTok syndrome ni bermula dekat negara jiran kita, iaitu Indonesia. TikTok syndrome ni sebenarnya adalah penyakit dekaan je, bukan penyakit betul-betul. Aku sampai ada seorang viewer aku cakap, betul ke penyakit ni? Real ke tak? Tapi sebenarnya benda tu cuma bahan lawak je. TikTok syndrome ni tak wujud, cuma untuk menjadi bahan lawak untuk korang happy-happy sepanjang KP kan. Bosan kan duduk rumah tak ada benda buat apa, korang tengok lah. Antara YouTuber Malaysia yang terlibat dengan TikTok syndrome ni adalah Didi Chronicle. TikTok ni untuk suka-suka je, isi masa lapang. Tapi lama-lama tu saya terus ketagih dan rasa macam ada sesuatu yang mengontrol diri saya. Saya pun tak tahu entah apa yang merasuki diri saya ni. Koroi TV. Kan, saya bosan kat rumah, saya tak tahu nak buat apa. Lagipun saya belajar tak pandai, kan? Belajar tak pandai. Saya main TikTok lah, sebab zaman sekarang ni saya tengok orang famous boleh buat duit. Aku dah ramai lagi. Dan TikTok syndrome ni sebenarnya dibuat untuk menunjukkan betapa ketagihnya rakyat-rakyat Malaysia terlalu berlebihan bermain TikTok. Disebabkan dia orang ni terlampau berlebih sangat main TikTok, terrekalah penyakit TikTok syndrome. Pada korang yang tertipu dengan aku cuma boleh cakap ada muka. Dan nasihat aku, janganlah terlampau membazirkan masa korang di media sosial. Buatlah aktiviti yang berfaedah, contohnya main dam ke, main chess ke. Zaman bila siang main chess. Tu je lah. Harap korang menggunakanlah media sosial ni mengikut kesesuaian masa, dan kalau boleh mana yang dah ada keluarga tu, lebihkanlah masa bersama anak-anak, ibu ayah, isteri,
rakan-rakan di luar sana, janganlah download aplikasi TikTok ni. Bila kalian mendownload aplikasi TikTok ni, korang akan rasa menyesal seumur hidup korang. Dan saya pun rasa sungguh ku merasa resah untuk menilai suatu yang indah. Maaf. Saya minta maaf. Orang semua dah tahu kan, COVID-19 berpunca daripada pasar segar di Wuhan, China, dan dibawa oleh kelawar. Itu yang aku baca dan itulah aku tahu dan itulah yang keluar kat berita, itulah keluar kat media sosial. Okay, dan COVID-19 ni juga ada yang mengatakan ia adalah sejenis virus yang dicipta di markas saintis China. Itu wallahualam bisawab, aku pun tak tahu adakah ia sahih ataupun tidak. Tetapi COVID-19 ni ataupun nama dia coronavirus, coronavirus ni memberi dampak dan efek yang terlampau hebat, bukan sahaja di Malaysia, malahan di serata dunia. Sifat jadi bos. Serata dunia. Ada yang kehilangan ahli keluarga, ada yang kehilangan ibu, ayah, anak, dan ramai lagi lah saudara mara. Virus ini bukan mainan. Kita dah nampak efek dia. Dan sampai sekarang virus ni masih ada lagi dekat Malaysia. Kita cuma mampu berdoa dan berharap supaya penyakit ni, virus ni boleh lenyap dengan cepat lah. Dan saintis pun dah jumpa penawar, cuma kita tak tahu penawar tu berkesan ataupun tidak. Dan kita cuma boleh mampu berdoa dan berharap pada Allah SWT supaya hilangkan penyakit ni. Aku rasa bersyukur sangat di negara kita, di Malaysia ni, kita mempunyai seorang ustaz yang berjiwa rakyat. Aku boleh cakap dia memang betul-betul berjiwa rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi syukur pada Allah SWT. Terima kasih semua Terima kasih sudi datang semua sekali. Satu orang yang bila kita tunai hajat dia, Allah tunai hajat kita di akhirat. Jadi sebab apa? Ustaz Abid Liu ni dia pantang dengar orang dalam kesusahan. Contoh masa PKP itu dia banyak mengeluarkan modal sendiri, bantu orang-orang dalam kesusahan. Dia keluarkan duit dia sendiri, dia belanja frontliner kita makan. Dan dia membantu rider Food Panda dengan cara membeli basikal yang baru dan motor untuk diorang. Bukan setakat tu, tak terhenti dekat situ saja. Kes air dekat Selangor tu pun Ustaz Abid Liu beli air dan dia bawa tank datang. Kau tengok dah. Dekat Malaysia ni kita tak ada ramai orang seperti Ustaz Abid Liu ni. Jiwa dia tu, kebaikan dia tu. juga semoga sihat maju, mudah rezeki. Okey, semua sama. Thank you. Thank you. Okey. Okay, bye-bye. Bye-bye. Okey, dah kakak. Kenapa nangis? Sedih pula. Susah lama nak bayar sewa tu. Ya, nak jemput orang ada ni kan. Ada dekat lagi kan. Memang susah sangat-sangat kita nak cari orang seperti Ustaz Abid Liu. Dan aku berasa sangat-sangat bangga, aku sangat-sangat respect dengan Ustaz Abid Liu. Selain Ustaz Abid Liu, kita ada Uncle Kentang juga. Itu pun kita tak boleh lupa. Sebab Uncle Kentang ni banyak kebajikan-kebajikan yang dia buat, dalam kita nampak dan kita tak nampak. Dan kita berdoa semoga dekat Malaysia ni makin bertambahlah orang-orang seperti ini, supaya kita semua dapat kebaikan, kita semua mendapat rahmat dengan kebaikan yang diberi. Tahniah Ustaz Abid Liu. Kalau Ustaz Abid Liu tengok video YouTube saya ni, apa yang saya ingin ucapkan kepada Ustaz Abid Liu, anda memang
orang yang sangat luar biasa. Dan terima kasih kerana membantu rakyat Malaysia. Tak terkata nak cakap. Sebab Ustaz Abil ni dia bukan setakat membantu orang, haiwan dalam zoo pun dia bantu. Ya Allah, semoga Ustaz sentiasa dilimpahi rahmat oleh Allah SWT dan dipermurahkan rezeki Ustaz. Satu orang yang bila kita tunai hajat dia, Allah tunai hajat kita di akhirat. Dan tempat pertama perkara viral yang terjadi di Malaysia adalah ragam rakyat Malaysia sepanjang PKP, iaitu masuk PKP adalah Perintah Kawalan Pergerakan, senang faham, kuarantin lah dekat rumah. Ianya dilaksana pada 18 Mac 2020 oleh Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan sepanjang PKP yang berlaku, mula-mula pada 18 Mac tu Perdana Menteri kita cakap ianya hanya 2 minggu, tapi berlarut tambah 2 minggu, tambah 2 minggu dan tambah 2 minggu, sampailah jadi hampir 2 bulan. Dan sepanjang PKP tu macam-macam aku tengok rakyat Malaysia ni buat. Antaranya yang viral adalah kopi dalgona, masak apa tak jadi hari ni, suami pakai baju kelawar isteri, dan macam-macam lagi. Yang paling menarik sekali adalah ada rakyat Malaysia kita ni mengambil semula teks ucapan Perdana Menteri dan mengubahnya menjadi lagu remix ke sana ke sini, ke sana ke sini. Dari masih bergerak ke sana ke sini, 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 ke sana ke sini. Tetapi jika saudara-saudari masih bergerak ke sana ke sini, ke sana ke sana ke sini, ke sana. Aku rasa bangga dah dengan kreativiti rakyat-rakyat Malaysia ni. Macam-macam benda terjadi. Dan kalau korang nak tahu pasal grup masak apa tak jadi, itu untuk para-para isteri lah. Para-para isteri yang tak berapa pandai masak. Ada yang masak roti sampai hangit, ada yang buat kek dia jadi batu-bata. Maka tertubuhlah satu lagi grup suami masak apa hari ni. Tetapi grup yang suami masak apa hari ni menjadi isu jugalah. Katanya grup tu ditubuhkan untuk para kunyit-kunyit berkumpul menjadi jodoh. Astagfirullahaladzim. Aku tak tahu nak cakap apalah. Itulah perkara yang terjadi sepanjang PKP dekat Malaysia. Itulah perkara lawak, perkara lucu dan perkara viral yang terjadi dekat Malaysia. Okay guys, itulah saja video-video viral yang terjadi dekat Malaysia ni. Macam korang ada pendapat-pendapat lain ke yang korang rasa sepatutnya diviralkan untuk di-recapkan untuk tahun 2020 ni? Dan lagi beberapa jam kita akan masuk ke tahun baru 2021. Dan aku mengharapkan tahun 2021, bukan aku saja, aku rasa korang pun sama. Kita sama-sama harapkan supaya pandemik ni berakhir dengan cepat. Dan dalam masa yang sama juga kita pun sebenarnya kena take action. Kita patut mengamalkan SOP yang telah diberi oleh kerajaan. Sebab apa? Hari ni 31 Disember 2020, angka kes COVID-19 dekat Malaysia ni melepasi 2,000 kes. Aku sebenarnya risau kes ni tak menurun. Sebab apa? Orang malam tahun baru, orang berpusu-pusu nak keluar. Jadi nasihat aku, tak guna aku cakap kalau korang tak nak amalkan SOP. Cuma jaga jarak, jaga diri. Bila nak buat sesuatu perkara tu, ingat keluarga. Korang kena sentiasa berwaspada. Bila korang nak buat sesuatu je yang melanggar syarat SOP, ingat kat rumah tu ada ibu, ayah, anak, isteri, adik-beradik.
dan keluarga-keluarga kita yang lain. Kalau korang rasa tak nak jaga diri sendiri pun, fikirkanlah keluarga korang. Dan untuk tahun 2021 ni, aku mengharapkan satu sinar yang baru untuk kita, rakyat Malaysia dan seluruh rakyat di muka bumi Allah ni, agar ada suatu keajaiban berlaku. Itu je aku mampu cakapkan. Dan aku mengharap sangat-sangat untuk tahun baru 2021 ni, dan aku harap korang berdoa. Dan bukan aku saja, pada pasangan-pasangan yang kat luar sana yang mengharapkan cahaya mata, kita sama-sama berdoa. Dan aku pun tak sabar nak jadi seorang baba. Cuma belum ada rezeki. Okay? Itu saja video aku untuk hari ini. Pada korang yang baru sampai ke channel aku, jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan bell notification tu, supaya korang tak terlepas lah update-update video aku yang akan datang. Okay, sampai sini saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios amigos. Bye bye. Selamat malam.